Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang analisis kami berkaitan dengan jurnal. Okey, jadi yang pertama sekali saya akan sentuh berkaitan dengan keutuhan wacana. Okey, definisi wacana. Wacana adalah suatu teks ataupun bahan bacaan yang bermakna bagi pembaca. Menurut Asmah Omar 2009, wacana adalah keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis, iaitu sistem bahasa dan unsur-unsur luar daripada sistem bahasa yang menyumbang menjadikan pertuturan atau tulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam komunikasi. Jadi ini adalah merupakan contoh wacana, iaitu jurnal. Okey, jurnal yang kami kaji adalah bertajuk Peranan Guru Tingkatan 6 dalam membentuk pelajar terarah kendiri dan meningkatkan kemahiran abad ke-21. Jadi jurnal ini ditulis oleh Maimunah Nasir dan juga Hashimah Muhammad Yunus. Okey, seterusnya ciri-ciri wacana. Yang pertama, tujuan, maklumat, kohesi, latar, penerimaan pembaca, koheren dan juga interteks. Sekarang kita masuk kepada tajuk keutuhan wacana. Okey, jadi keutuhan dalam penulisan akademik adalah perkara yang paling utama diberi penekanan oleh penulis bagi memastikan khalayak pembaca dapat memahami hasil penulisan yang dibaca dan hasrat penulis sampai kepada golongan sasaran. Menurut Faridah Nazir, sesebuah wacana yang utuh mempunyai gabungan unsur-unsur penting yang membentuknya, iaitu perkataan, klausa dan frasa. Okey, keutuhan wacana terbahagi kepada tiga, iaitu keutuhan semantik, keutuhan leksikal dan keutuhan gramatikal. Jadi kita akan pergi satu persatu. Okey, pertama sekali keutuhan semantik. Keutuhan semantik ni, berdasarkan Faridah Nazir, keutuhan semantik ni adalah hubungan yang wujud antara bahagian-bahagian wacana. Keutuhan semantik boleh difahami melalui dua jenis, iaitu hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana. Okey, jadi maksud hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana adalah hubungan ini merupakan hubungan yang melibatkan antara klausa dan ayat sahaja. Yang kedua, kita ada keutuhan latar belakang semantik. Okey, keutuhan jenis ini merujuk kepada kesatuan melibatkan latar belakang yang terdiri daripada kesatuan topik, hubungan sosial, kesatuan idea penulis dan jenis media penyampaian. Okey, yang pertama sekali, kita akan sentuh berkaitan hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana. Jadi, hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana dia terbahagi kepada 8. Okey, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama sekali, hubungan sebab dan akibat. Okey, jadi ni antara contoh yang saya jumpa berdasarkan jurnal yang kami analisis. Okey, kalau yang pertama tu, hubungan sebab dan akibat, kita ada yang saya highlightkan warna pink dan juga warna oranye, iaitu menurut Costa dan Khalid, jika kita percaya bahawa kita sedang menyediakan pelajar untuk berhadapan dengan cabaran masa hadapan yang semakin kompleks, maka fokus pendidikan mestilah turut berubah. Okey, jadi ini antara contoh hubungan sebab dan akibat lah kan. Okey, yang kedua pun sama, yang saya highlightkan warna ungu dan juga warna biru. Okey, yang kedua, hubungan sebab dan hasil. Dan ini antara dapatan saya, antara yang saya jumpa dalam jurnal tersebut. Okey, seterusnya, ini juga merupakan hubungan sebab dan hasil. Okey, seterusnya hubungan sebab dan tujuan. Okey, yang ni saya tidak jumpa dalam jurnal yang kami analisis. Okey, jadi saya bagi contoh sahaja. Contoh sebab dan tujuan. Contoh ayat dia adalah, pelajar itu sudah mula menabung. Dia tidak mahu meminjam wang apabila melanjutkan pengajiannya nanti. Okey. Seterusnya, hubungan syarat dan hasil. Yang ni yang saya jumpa, yang saya highlightkan.
Seterusnya, hubungan latar dan kesimpulan serta hubungan perbandingan. Dan yang ni yang saya tak jumpa dalam jurnal. Jadi saya bagi contoh. Bagi hubungan latar dan kesimpulan, contohnya, sungguh indah sekali bahasa dalam puisi itu. Rupa-rupanya puisi itu nukilan Usman Awang. Dan yang keenam, hubungan perbandingan, contohnya, dia cantik, kakaknya lagi cantik. Yang ketujuh, hubungan memperkuat isi. Maksud hubungan memperkuat isi ni adalah ayat yang mengikutinya itu memberikan maklumat tambahan tentang salah satu daripada perkara yang dinyatakan dalam ayat sebelumnya dengan tujuan untuk memperkukuh pernyataannya. Okey, contoh yang saya jumpa, isi dia adalah pemilihan strategi pengajaran dan pembelajaran adalah strategi yang dapat menyediakan pelajar untuk menangani isu, menjana idea, menjawab persoalan dan menyelesaikan masalah selaras dengan kurikulum baharu tingkatan 6. Jadi, ni adalah isi dia. Jadi, ayat seterusnya tu bertujuan untuk menguatkan isi tersebut. Contoh yang seterusnya yang saya jumpa dalam jurnal. Seterusnya kita pergi kepada hubungan aditif, iaitu salah satu yang terakhir dalam semantik. Okey. Maksud dia, aditif ni adalah ayat yang mengikutinya itu memberikan maklumat tambahan tentang perkara yang dinyatakan dalam ayat sebagai tambahan sahaja. Contoh yang saya jumpa adalah transformasi. Okey, ayat yang first ni ayat isi dia. Transformasi kurikulum tingkatan 6 bermula pada tahun 2012 yang mementingkan pendekatan andragogi. Jadi, ayat yang seterusnya adalah ayat tambahan sahaja, yang mana kalau kita nak letak pun boleh, kita tak nak letak pun tidak mengapa. Okey, seterusnya kita pergi kepada keutuhan leksikal. Jadi, leksikal ni adalah melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik atau makna dalam sesebuah wacana serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Menurut Faridah Nazir, keutuhan wacana merujuk kepada hubungan antara bahagian-bahagian wacana, iaitu antara perkataan atau leksikal dalam wacana tersebut. 6 jenis hubungan yang membentuk leksikal iaitu pembuka dan penutup, antonim, hiponim, kolokasi, persamaan leksikal atau sinonim dan juga pengulangan. Yang pertama sekali adalah hiponim. Okey, Husin Fatih menjelaskan bahawa hiponim ialah satu perkataan yang memberi makna kepada suatu perkataan lain. Okey, jadi yang saya jumpa dalam jurnal yang kami analisis adalah Google dan juga Internet Explorer yang saya highlightkan itu. Jadi, dua benda ini menunjukkan satu makna yang sama, iaitu enjin carian internet. Yang seterusnya adalah kolokasi. Kolokasi adalah pengulangan yang melibatkan penggunaan sekumpulan perkataan yang saling berkait dengan sesuatu idea, topik, situasi atau konteks. Okey, jadi dalam jurnal kami, pengulangan yang saya jumpa adalah yang pertama tu berpengetahuan, berkemahiran tinggi, tabah menghadapi cabaran dan cemerlang. Tu adalah antara perkara yang rakyat perlu ada. Jadi benda ni adalah saling berkaitan. Okey. Yang kedua, terarah diri, kreativiti, pemikiran kritis dan inovasi. Ni adalah kemahiran yang diperlukan pada abad ke-21. Jadi mereka ni saling berkaitan antara satu sama lain. Seterusnya kita pergi kepada persamaan leksikal atau sinonim. Okey, definisinya, perkataan berlainan ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Jadi dalam jurnal ni saya kebanyakan jumpa adalah pelajar dan pembelajaran. Sebab artikel ni berkaitan dengan pelajaran untuk tingkatan 6 lah. Okey, seterusnya motivasi dan bermotivasi. Kemudian mempelajarinya, pembelajaran, pelajarannya, mempelajari dan pelajaran. Okey, seterusnya pengulangan.
Pengulangan ini adalah setiap perkataan diulang secara penuh tanpa memberikan sebarang perubahan sama ada bunyi atau maksudnya. Contoh yang saya jumpa, yang pertama sekali, pembelajaran dan juga pembelajaran. Yang kedua, menyediakan dan menyediakan. Okey, yang ketiga, pendidikan diulang sebanyak 3 kali. Kemudian pelajar diulang sebanyak 3 kali dalam satu perenggan yang sama. Dan yang seterusnya, pengajaran dan pembelajaran. Kemudian kita ada masalah yang mana diulang sebanyak 2 kali dan juga refleksikan diri. Okey, kemudian kita masuk kepada keutuhan gramatikal. Okey, Faridah Nazir menjelaskan keutuhan gramatikal merupakan hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Menurutnya, terdapat 4 jenis keutuhan gramatikal dalam sesuatu wacana, iaitu yang pertama sekali penanda rujukan. Penanda rujukan ni adalah kata ganti nama diri dan juga kata ganti nama tunjuk. Dalam jurnal yang kami kaji, kami menjumpai beberapanya, antaranya adalah mereka, kita, mereka. Seperti contoh yang saya nyatakan. Penanda elipsis. Okey, ia merupakan unsur pelenyapan untuk mengelakkan pengulangan maklumat dalam ayat seterusnya. Penanda penggantian iaitu proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur dalam ayat lain. Contoh yang kami jumpa, ayat first dia dan juga ayat second dia tu adalah kurikulum ini hingga habis. Okey, seterusnya, penanda penghubung. Okey, ia digunakan untuk menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa dan ayat dengan ayat. 6 jenis kata hubung iaitu penghuraian, yang kedua, pengembangan idea, yang ketiga, penambahan, kemudian tentangan, contohnya tetapi, namun, dan kemudian penghubung musabab. Okey, jadi ini adalah merupakan penanda penghubung yang kami jumpa. Okey, kita ada justru, contohnya, oleh itu, maka, kesimpulannya, misalnya, oleh yang demikian dan juga selain itu. Okey, seterusnya, kita masuk kepada keutuhan fonologikal. Okey, keutuhan fonologikal ni adalah kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. Kamus Dewan 2007 memberi maksud keutuhan sebagai perihal tentang sifat atau keadaan utuh, kebulatan atau kesempurnaan. Dalam wacana tulisan, unsur-unsur paralinguistik ini ialah alat yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana. Contohnya, noktah, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Okey, jadi dalam jurnal kami ada menjumpai ayat yang mempunyai tanda soal sebagaimana contoh yang telah kami nyatakan, iaitu ayat dia adalah, persoalannya ialah, adakah guru-guru tingkatan 6 di Malaysia hanya menyediakan pelajar untuk menghadapi peperiksaan bertulis STPM semata-mata atau pada masa yang sama turut menyediakan pelajar untuk menghadapi cabaran dalam kehidupan dan kerjaya mereka akan datang. Jadi ini yang kami jumpa dalam jurnal yang kami analisis. Okey, seterusnya kita beralih kepada kemahiran membuat rujukan. Apa itu rujukan? Rujukan boleh difahami sebagai perbuatan memberi kredit kepada atau menyebut nama seseorang atau sesuatu bahan di akhir sesebuah penulisan. Maksudnya, perbuatan memberi kredit kepada seseorang penulis tu dengan menyebut namanya di akhir sesebuah penulisan. Okey, manakala menurut Mak Song Sang 2009, rujukan merangkumi sumber asas iaitu primary sources dan sumber sekunder iaitu secondary sources. Okey, sumber asas adalah bahan asli yang mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan seperti dokumen rasmi kerajaan, diary dan dokumen arsip. Manakala sumber sekunder pula ialah bahan rujukan yang didapati daripada rujukan sumber asas seperti makalah, esei ilmiah dan sebagainya. Sumber rujukan. Terdapat pelbagai sumber rujukan yang boleh dijadikan
yang boleh dirujuk oleh penulis dalam melaksanakan sesuatu penulisan ataupun dalam melakukan penulisan ilmiah. Antaranya buku, jurnal, artikel, badan berkanun, terbitan berkala, laman web dan tesis. Berdasarkan jurnal yang dikaji, penulis juga merujuk pelbagai sumber rujukan dalam penghasilan jurnal tersebut. Antaranya ialah daripada jurnal, iaitu daripada European Journal of Education. Selain itu daripada badan berkanun, iaitu daripada Ministry of Education of Singapore. Selain itu daripada buku, seterusnya laman web dan juga daripada tesis, iaitu tesis PhD yang belum diterbit daripada Universiti Sains Malaysia. Seterusnya, gaya penyenaraian sumber rujukan. Terdapat beberapa gaya penyenaraian sumber rujukan yang boleh digunakan dalam penulisan. Antaranya ialah American Psychological Association yang dikenali sebagai APA. Selain itu, Modern Language Association MLA, Chicago Citation Style iaitu CCS dan Turabian citation style. Setiap gaya penyenaraian sumber rujukan yang digunakan tidak boleh dicampur aduk. Walau apa pun gaya yang digunakan dalam sebuah penulisan, bahan rujukan mestilah secara piawai dan kekal. Dan sebaiknya dalam sebuah penulisan itu elakkan menggunakan gaya penulisan rujukan yang bercampur aduk. Dan teks jurnal penulisan akademik yang dikaji menggunakan gaya American Psychological Association iaitu APA. Seterusnya, rujukan dalam teks. Terdapat dua cara penulisan citasi dalam teks, iaitu pada permulaan ayat dan juga pada pengakhiran ayat. Bagi pada permulaan ayat ialah dengan meletakkan tahun terbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk. Manakala bagi pengakhiran ayat, jika nama pengarang tidak ditulis dalam ayat, maka tuliskan nama dan tahun dalam kurungan di akhir ayat. Contoh rujukan dalam teks pada permulaan ayat yang saya dapati daripada jurnal yang saya rujuk ialah menurut Costa and Kelly 2003, jika kita percaya bahawa kita sedang menyediakan pelajar untuk berhadapan dengan cabaran masa hadapan yang semakin kompleks, maka fokus pendidikan mestilah turut berubah. Jadi kat sini dia meletakkan nama pengarang dan juga tahun di awal ayat. Manakala contoh rujukan dalam teks bagi pada pengakhiran ayat, kemahiran abad ke-21 merupakan penekanan baru ke atas kemahiran dan keupayaan, bukan pada domain khusus, isi kandungan, mata pelajaran semata-mata. Dalam braket Breslau 2015. Jadi dekat sini kita dapat lihat bahawa ayat ini menggunakan rujukan dalam teks pada pengakhiran ayat kerana nama penulis dan juga tahun tu berada di belakang ayat, di hujung ayat. Seterusnya, peraturan menulis rujukan. Setiap sumber rujukan seperti buku, jurnal, tesis mempunyai peraturan yang berbeza. Pertama, buku. Peraturan dalam menulis buku sebagai sumber rujukan dimulai dengan nama penulis, diikuti dengan tahun, tajuk buku yang disondongkan dan penerbit. Contoh yang didapati di dalam jurnal yang saya kaji tidak sama dengan peraturan ini kerana jurnal tersebut menggunakan format yang dahulu, iaitu format APA ataupun gaya APA edisi ke-6, manakala edisi terkini ialah edisi 7. Iaitu contohnya nama penulis, Knowles, tahun 1975, tajuk buku Self-Directed Learning, A Guide for Learner and Teachers, dan penerbit NY Association Press. Kedua ialah jurnal. Peraturan menulis jurnal dalam rujukan
ialah pertamanya menulis nama pengarang, diikuti dengan tahun, kemudian tajuk kertas, kemudian nama jurnal yang dicondong bersama dengan edisi serta volume, dan terakhir nombor muka surat. Contohnya, nama pengarang Semar Yasir, tahun 2007, tajuk kertas Adult Learner and Academic Achievement, The Role of Self-Efficacy, Self-Regulation and Motivation. Nama jurnal serta edisi dan volume, Adult Journal, edisi pertama, volume pertama, muka surat 1 hingga 23. Yang ketiga, tesis. Peraturannya dimulai dengan nama pengarang, diikuti dengan tahun, tajuk tesis yang disondongkan dan nama universiti. Contohnya, nama pengarang Maimunah Nasir, tahun 2016, tajuk tesis Pembelajaran berasaskan masalah dan amalan pembelajaran arah kendiri ke arah perubahan kefahaman murid tingkatan 6 dalam konsep genetik. Tesis PhD yang belum diterbitkan, nama universiti Universiti Sains Malaysia. Yang keempat, akhbar dalam talian. Peraturannya dimulai dengan nama pengarang, diikuti dengan tarikh penerbitan, kemudian judul akhbar yang dicondongkan, seterusnya diperoleh pada tarikh daripada link URL. Contohnya, nama pengarang Papas pada tahun 2013, judul akhbar The Adult Learning Theory, diperoleh pada Disember 8, 2016 daripada http elearningindustry.com. Senarai susunan rujukan. Setiap senarai susunan rujukan tu perlu disusun mengikut abjad, iaitu dari huruf A ke Z, dan tiada nombor susunan. Jurnal yang saya kaji, susunan rujukannya ialah tepat dan betul kerana pengarang ataupun penulis tersebut menyusun rujukan tersebut mengikut abjad yang betul, iaitu kita dapat lihat kat sini, penulis tersebut memulai susunan dengan huruf B, kemudian diikuti dengan C, D, K dan M. Seterusnya, kepentingan rujukan. Antaranya ialah untuk menghalang plagiat dan pemalsuan. Selain itu, untuk membuktikan kesahihan sesuatu penyelidikan. Seterusnya, untuk memberi penghargaan kepada penulis-penulis yang menyumbang teori dan pendapat. Selain itu, untuk membantu pembaca untuk merujuk kepada sumber yang dipetik untuk dapatkan penerangan yang lebih lanjut. Seterusnya, penulisan yang dihasilkan lebih berintegriti dan dipercayai. Dan akhir sekali, tujuannya adalah untuk supaya penulisan menampakkan kepakaran dan kebolehan penulis. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan konsep kejelasan dalam penulisan. Baiklah, bagi meneruskan penerangan saya akan bergerak kepada konsep kejelasan, iaitu konsep pertama ialah penggunaan bahasa komunikatif yang formal. Di mana istilah dalam penggunaan bahasa komunikatif formal ni ialah istilah komunikatif ini dapat dijelaskan sebagai istilah bahasa komunikasi yang mudah difahami, maksudnya oleh pembaca atau penerima maklumat. Jadinya bahasa komunikatif ni penting supaya pembaca dapat faham dan tidak terhenti ketika membaca satu penulisan tu. Jadinya ayat yang digunakan perlulah mudah difahami dan tidak terlalu kompleks. Kemudian jika kita lihat kat sini ada saya bawakan satu petikan daripada artikel yang telah diberikan, di mana highlight yang berwarna pink menunjukkan ayat tersebut lebih mudah difahami kerana bahasanya sederhana dan menggunakan kata hubung yang mudah difahami. Manakala pada ayat kedua, di mana saya menghighlightkan menggunakan highlight berwarna kuning, di sini kemungkinan saya juga sebagai pembaca agak terhenti pembacaan saya kerana disebabkan perkataan iklim tersebut.
Di mana di sini kita lihat iklim itu membawa maksud suasana. Tapi apa yang kita faham sebelum ini, iklim ni membawa maksud suhu sesuatu musim lah, ataupun iklim sejuk, iklim panas macam tu. Jadi di situ menimbulkan, bagi saya ini merupakan ayat yang agak kompleks. Kedua dalam kejelasan dalam penulisan ialah penulisan secara objektif, di mana penulisan secara objektif merupakan perkara utama dalam penulisan objektif, ialah penggunaan perkataan yang neutral, yang tidak mengandungi elemen berkaitan emosi dan bersifat ambiguity. Jadinya perkataan yang mengandungi emosi dan ambiguity kita elakkan ataupun tidak gunakan dalam penulisan secara objektif ini. Di mana kalau kita nak lihat penulisan secara objektif ini ialah di mana kita hendak mencapai tujuan ataupun objektif penulisan akademik kita. Okey, dan setiap fakta yang disampaikan hendaklah disokong dengan bukti yang kukuh, di mana bukti yang kukuh ini kita boleh dapat sama ada daripada statistik, daripada kajian-kajian, ataupun kita boleh dapat melalui sokongan ataupun pendapat-pendapat tokoh. Okey, kalau kita lihat kat sini, saya ada masukkan satu petikan daripada artikel yang diberikan. Jadi kat sini saya highlightkan guru-guru tingkatan 6 dan pelajar. Di mana guru-guru tingkatan 6 ini dan pelajar ni tiada unsur ambiguity, di mana ini lebih kepada istilah umum. Kalau saya katakan adanya unsur ambiguity, saya akan katakan guru-guru tingkatan 6 di sekolah saya ataupun pelajar-pelajar itu. Jadinya kalau ada spesifikasi begitu, itu dikira adanya unsur ambiguity. Tapi di sini lebih kepada penggunaan istilah yang umum. Baiklah, pada sebelum ini saya nyatakan bahawa fakta ataupun hujah yang disampaikan mestilah disokong oleh bukti yang kukuh. Di mana kalau kita boleh lihat di sini, saya ada letakkan satu petikan daripada artikel, di mana yang step apa yang saya highlightkan ini adalah sokongan ataupun pendapat daripada tokoh-tokoh lah. Jadinya nak katakan kat sini, setiap fakta ataupun setiap perenggan yang adanya hujah, adanya disokong dengan bukti dan pendapat tokoh. Beralih pula kepada konsep yang ketiga, di mana penulisan ayat yang jelas. Bila kita cakap tentang penulisan ayat jelas, pastinya satu ayat tu mesti ada ayat topik dan ayat isi. Di mana ayat topik ni dikenali juga sebagai idea utama yang menyertakan pernyataan yang lebih umum serta menyertakan persoalan yang akan dibincangkan. Manakala ayat isi pula menyokong dan memperkukuhkan ayat topik dengan hujah dan huraian. Dan pastinya hujah dan huraian itu perlu disokong dengan bukti. Dan penggunaan akronim dan sikatan dalam huraian perlu dijelaskan dengan betul agar pembaca ni dia fahamlah bila kita guna akronim semua tu. Okey, kalau kita lihat kat sini, saya ada letak potongan lah daripada artikel, di mana saya highlightkan di situ berkaitan dengan persoalan. Jadi bila kita dengar tentang persoalan, pastinya itu adalah ayat topik. Konsep yang keempat iaitu perkembangan ideologi, iaitu dalam kohesi dan koheren. Baiklah, sebelum tu saya akan terangkan dulu apa maksud koheren dan kohesi. Baiklah, koheren ni merupakan satu yang dapat dilihat secara menyeluruh ataupun lebih dikenali sebagai kesinambungan. Seterusnya ialah idea perlu dihuraikan dengan jelas dalam urutan logik serta pengembangan idea disusun dalam perenggan yang jelas. Kemudian faktor ini dapat memudahkan pembaca mengikut tujuan tulisan tersebut. Jadi koheren ni lebih kepada kesinambungan antara ayat dan ayat, perenggan dengan perenggan. Begitu. Kemudian kohesi pula. Kohesi ialah hubungan antara bahagian yang terdapat dalam teks yang mengandung unsur bahasa. Lebih kepada penggunaan kata hubung, penggunaan tanda baca, dan pada dasarnya merujuk kepada hubungan bentuk, iaitu unsur wacana yang digunakan untuk menyusun satu wacana agar memiliki kesepaduan. Kalau katakan koheren, mestilah ada kesinambungan antara ayat dengan ayat, perenggan dan perenggan. Jadi kalau kita lihat sini, saya ada letakkan satu potongan artikel di mana setiap apa yang saya highlightkan tu, contohnya ini adalah satu isi perenggan, di mana satu isi yang dibagi dua perenggan. Di mana kalau lihat kat sini, setiap perenggan itu ada kesinambungan, di mana perenggan pertama berbincang tentang cabaran ataupun halangan,
Dan perenggan kedua membincangkan tentang contoh-contoh halangan dan faktor-faktor yang boleh menghalang ataupun cara penyelesaian tentang halangan tersebut. Jadi kita dapat lihat kat sini ialah ada kesinambungan ataupun ada pertautan antara setiap perenggan ini. Jadinya pembaca ni senang faham dan tidak terhenti bacaannya. Di elemen kohesi, iaitu elemen kohesi yang dapat saya terangkan pada hari ini ialah ada 3. Yang pertama ialah pemilihan kata, yang kedua ialah penggunaan istilah dan yang ketiga ialah pergantian rujukan. Baiklah, apakah pemilihan kata ni? Pemilihan kata ialah pemilihan kata sesuai untuk memahamkan pembaca dalam penulisan atau penulisan. Kemudian penggunaan kata itu mestilah bertepatan dengan bidang yang difokuskan. Contohnya bidang yang saya kaji yang telah diberikan ni ialah berkaitan dengan bidang pendidikan. Syari'i, frasa ataupun istilah yang sesuai digunakan ialah teknologi, globalisasi, prestasi, kreatif, kritis, pelajar, guru dan lain-lain. Kemudian elemen yang kedua ialah penggunaan istilah. Saya dapat terang kat sini ialah penggunaan istilah yang saya dapat ialah berkaitan dengan teknik pengulangan penuh dan teknik pengulangan separa. Pada teknik pengulangan penuh ialah ni lebih memfokuskan kepada istilah-istilah utama yang hendak difokuskan. Seperti apa yang dalam artikel ni, dia lebih memfokuskan kepada pembelajaran arahkan diri, ini PAK. Jadi pengulangan penuh ini digunakan PAK sebagai akronim lah. Jadinya perkataan PAK akronim digunakan banyak kali. Kalau kita lihat kat sini ada banyak lagi. Tapi yang ini yang saya dapat senaraikan. Tapi ada banyak lagi yang telah digunakan. Kemudian ada juga sijil tinggi persekolahan STPM. STPM ni juga merupakan pengulangan penuh sebab dia menggunakan penuh STPM. Jadi kita ambil itu ialah pengulangan penuh. Teknik pengulangan separa ialah contoh kat situ kita lihat budaya spoon feeding, tapi yang seterusnya dia tak ulang sepenuhnya budaya spoon feeding, dia hanya ambil budaya sahaja. Jadi kita katakan ini adalah pengulangan separa sebab dia ambil sebahagian daripada istilah yang panjang tu. Baiklah, elemen yang terakhir ialah penggantian rujukan, di mana penggantian rujukan ni merupakan kata ganti ataupun kata ganti bagi perkataan yang telah digunakan sebelumnya. Contohnya, saya bagi contoh ayat dia, kemahiran berfikir aras tinggi merupakan strategi yang digunakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dalam meningkatkan kemahiran berfikir anak-anak pada abad ke-21. Jadinya selepas ayat kemahiran berfikir aras tinggi adalah strategi. Jadi strategi itu akan diulang semula pada ayat seterusnya. Jadi perkataan strategi ni merupakan pergantian rujukan kepada kemahiran berfikir aras tinggi. Baiklah, insyaAllah itu sahaja daripada pihak kami bertiga, iaitu saya Maisarah, Maizan dan Syahidah. Dan akhir kalam, yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk dan yang lemah itu datang daripada pihak kami sendiri. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.